Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera buat anda semua yang sedang mendengar. Maaflah kita dah lama tak keluarkan podcast Kenapa Say untuk pendengar-pendengar setia kita, podcast Kenapa Say. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada mereka yang masih mendengar dan support podcast Kenapa Say. Dan saya Erwin Purnama mengalu-alukan kepada anda semua untuk mendengarkan podcast Kenapa Say. Dan yang paling utama sekali, podcast Kenapa Say kali ini kita mengeluarkan episod 0. Kenapa episod 0? Sebab apa? Ini merupakan podcast Kenapa Say Season 2. Itu yang paling penting tu. Dan yang paling utama sekali, podcast Season 2 ni kita akan mengeluarkan material-material dan juga konten-konten dan juga segmen-segmen yang baru. Dan of course, konten-konten yang kita akan keluarkan dia fresh lah kata orang tu. Yang paling utama sekali, saya Erwin Purnama merupakan pengacara podcast Kenapa Say ni daripada season 1. Tapi saya diberi peluang juga untuk buat pengacara podcast Kenapa Say ni untuk season 2. Kenapa saya masih diberi peluang? Kerana kerana saya bagus lah. Untuk pasangan saya, podcast Kenapa Say season 1, dia sekarang dah kata orang tu dah relax. Dia sekarang nak jadi producer je. Dan yang paling utama sekali, penerbit kita ataupun kita punya publisher adalah Mr. Music. Mr. Music Production ni merupakan satu production di mana mereka mengeluarkan bakat-bakat baru daripada asal Singapura. Mengetengahkan bakat-bakat muda, bakat-bakat baru di Singapura yang nak jadi penyanyi, yang kata orang tu minat untuk menyanyi. Memang kita sangat alu-alukan Mr. Music ni untuk promote budak-budak baru ni. Dan saya juga adalah salah satu kru dan juga salah satu orang penting dalam Mr. Music Production. Dan saya adalah juga komposer dalam Mr. Music Production. Dan saya ingin berterima kasih lah kepada bos saya, Mr. Khalid, iaitu Mr. Khalid, bos kepada Mr. Music Production. Dan tak lupa juga dengan kita punya sponsor. Sponsor kita daripada Jasmine Purnama, merupakan pengacara season 1 Kenapa Say. Dia telah sponsor lah rancangan ini. Dan jangan lupa untuk follow dia di IG Jasmine Purnama @JASMINEPURNAMA. Kalau dah follow dia, jangan lupa jugalah follow saya. Follow saya jugalah. Saya @MISTR.PURNAMA. Yang paling utama sekali, jangan lupa untuk follow kita dua. Tak lupa juga untuk IG Mr. Music Production juga @MISSTRMUZIK. Kat situ korang boleh nampak macam-macam lagu yang kita dah release. Lagu pun sedap-sedap belaka. Please follow dan dengar. Saya ada pasangan baru, di mana pasangan saya ni seorang lelaki yang tampan dan segak dan bergaya. Mari sini kita memperkenalkan Encik Ashraf. Apa khabar Encik Ashraf? Baik. Alhamdulillah. Okay, Encik Ashraf, rasa sedap pula bila pakai macam gini. Jadi macam mana Encik Ashraf? Apakah perasaan awak bila diberi peluang untuk menjadi pengacara podcast saya rasa riak. Riak tak kabur Boleh kenalkan diri tak kepada ni lah pendengar-pendengar kita? Pendengar. Aku kena tengok kamera. Tak semestinya lah. Tak semestinya. Okay. Tak semestinya. Ya, aku saya, tadi tengok depan. Bukan tengok kamera. Okay, nama saya Ashraf Yusof. Bukan Ashraf Sinclair. Ashraf Sinclair bukan. Ashraf Yusof, umur 30 tahun dan saya kawan dah lama lah dengan Erwin Purnama. Memang kita kawan dah lama. So maybe pasal kita ada chemistry tu pasal dia panggil saya lah. Kalau ikut sejarah dulu, sejak daripada kita main kompang. Tak, Tak kalau nak ikut sejarah betul-betul. Kerja aku ngaji kat rumah kau. Yelah, pasal dulu nenek aku guru ngaji. Nenek saya merupakan guru ngaji di daerah kawasan rumah lah. Dan dari situlah saya kenal Ashraf. Dan kita membesar sama-sama. Dan badan pun semakin besar sekarang. Dan Alhamdulillah, dah berapa tahun Cap kita berkawan? Aku masuk ngaji 2015-2014. So around 16 years lah. Not 2015 lah, 2005 aku rasa. 2015 lah. 2005, 2004, ya. yeah. Jadi dah berapa tahun tu kita 16 tahun. 16 tahun
kata orang tu perjalanan kita sebagai penghibur lah. Kita dulu memang berangan-angan untuk menjadi penghibur. Ya, betul. Bila kita dulu macam angan-angan nak perform lah atas stage semua, macam-macam lah. Aku berbual dengan si Acap ni. Nama dia Ashraf Yusof tapi aku panggil dia nama sikatan adalah Acap. Jadi nama stage name dia Ashraf Yusof. Betul. Okay Acap, bagi kau, apa perasaan kau bila dapat jadi pengacara ni? Actually aku aku orang dia suka berangan-angan. Masalahnya bukan masalah lah actually. Bila aku tengok something aku macam suka, aku nak try. Cuma aku tak ada that drive. Macam contohnya dulu aku ada YouTube channel. Dan aku suka buat cover kat YouTube channel kan. Pasal aku suka tengok orang macam buat YouTube cover gitu semua. Dan aku pun nak nyanyi. So aku buat YouTube cover. Tapi aku buat pun macam on off. Then after that aku dah stop lah doing cover. Lepas badan dah naik, suara pun tak sedap kan. Sebenarnya Ashraf ni memang suara dia sedap sebab dia yalah penyanyi lah orang cakap. Daripada dulu kita kira berangan-angan tu jadi performer. Lepas tu kita join Kompang, kita join DK Barat. Lepas tu kita main music semua apa semua kan. Jadi yang paling utama sekali, suara Acap ni memang sedap. Kau boleh sumbangkan sikit tak suara kau? Sumbangkan? Yes. Sumbang, bukan nyanyi sumbang. Bukan. Nyanyikan sikit untuk viewers kita. Astaghfirullahaladzim. Nyanyi sikit lah. Nyanyi sikit. Berulang kali ku mencuba memujuk hati, lupakan semua kenangan. Okey dah. Sikit. Dahsyat. Berikan tepukan sikit. Takut nanti kalau lu jangan suruh sambung sampai end of the podcast. Okay Cap, kau kenalkan lah kepada viewers semua. Siapakah kau? Aku Syed Yusof, 30 tahun. Aku cakap tadi aku kawan baik dalam dengan dia. And aku ini kerja biasa-biasa je. Dan single lagi, belum kahwin. Masih tinggal dengan mak bapak. Aku for myself, aku suka be in front of the camera. And aku suka performing arts. Yes, aku suka. Aku started as main Kompang, terus main DK Barat. Then through this avenue yang aku dapat apa kan lagi expose to the performing arts yang di luar. Tapi aku belum dapat masuk Suria atau di mana-mana lagi channel lah. Yalah, yang penting kita minat kata orang tu. Yes, minat. Tapi kau ingat dulu bila kita start main Kompang. Dulu aku ingat waktu tu kita umur 14 tahun tak silap aku. Yes. Yang aku first start ikut kau pergi main Kompang dengan satu kumpulan ni. Boleh sebut tak nama kumpulan ni? Janganlah. Pasal kumpulan tu masih exist. Oh, masih exist Tapi ketua dia dah ke rahmatullah. Serius lah? Aku tak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketua asal kita dah pergi lah menghadap ilahi. Aku ingat lagi lah baru-baru ikut Acap pergi community center. Waktu tu kata orang tu budak-budak baru main Kompang. Jadi kita main lalu je lah. Ada main straight gini je. Macam ni. Tu pun dah bangga kira. Kan time tu Erwin main masih busuk lagi lah. Waktu tu memang tak tahu apa kan. Main lalu kira penat tau. Padahal orang lain yang main paluan kira bunga-bunga semua. Lepas tu then after that lepas aku ajak kau join, tu tiba-tiba aku pula join dia. Lepas because yang team yang existing tu dia dah tak aktif tau. Then aku pun macam rindu nak main Kompang lah. Sekali Erwin dia dah lama dah caw lah. Then dia join this group. Then dia ajak aku join sekali lah. Then aku okay lah join. Join pun start je lah, standard lah, starting main lalu. Then actually aku lalu je. Bukan kau lalu contingent ke? aku sampai senang sekarang senang buat duit orang cakap. Aku rasa aku main Kompang dah bila aku start Kompang in 2003. So 17 years lah. 17 years lalu je aku punya kunci kejayaan. Kira lalu ni sebenarnya adalah paluan dasar di mana kita main straight je gini. Kira macam tempo lah. Ada tempo gini je. Tapi kata orang tu kalau dah 16 tahun main lalu bukan nak cakap apa lah kan. Tak lah, aku 16 tahun main lalu time competition je. Competition betul-betul. Pasal aku kena perlukan sumbangkan suara aku. Tapi paluan yang paling susah sekali bagi kau apa?
yang kau pernah main? Oh, paling susah aku rasa merapat. Merapat. Asal aku pernah main kumpang, main undangan. Tapi tu tak ada merapat. Aku main. Ke kau main merapat silent? Aku main tak merapat memang kau kena konsisten lah, which is very susah gila. Dia kira macam keseluruhan paluan tu yang yes. dia cover Mana nak kena, yalah, mana kau nak control that paluan, and kau nak kena lead kau punya kumpulan lagi, susah. Dengan mananya orang kahwin ada ni, ada apa tu, hadang lagi. Penat baik. Tapi kata orang tu memang ini satu pengalaman bagi kita. Jadi bagi kau macam mana, Cap? Permulaan kau jadi performer pada waktu tu. I think okay. Actually for aku itself, aku memang dari kecil aku macam aku nak attention. Means aku nak orang tengok aku perform. Tak kisah dari di bangku sekolah lagi, daripada primary school aku suka nyanyi kat depan lah. Aku suka nyanyi kat depan, aku suka macam apa tu, volunteer lah, nyanyi kat depan. Then aku macam pernah buat speech juga kat secondary school. Then after bila kompang kan dulu aku orang belakang je, aku bukan kat depan kan. Tapi bila aku tengok kau, aku macam actually benda aku boleh buat, cuma aku tak ada opportunity lah. So bila aku start perform kat kompang tu, yang aku mula tak ada stage fright. Macam kita nyanyi kat depan kan. Lagi kat community center, kat atas stage kan. So time tu aku belajar macam nak stage fright. So nak kawal stage fright. So then after kompang, then aku join Dikir Barat. Dikir Barat lagi dia punya atmosphere dia satu macam lain lah. Lain macam dari kompang, lain gila. Tu yang bila aku at first aku started as main percussion, then aku main baru aku main karut. So bila main karut tu aku dah lali sikit lah macam nak jaga stage fright, which is susah juga lah. Jadi pasal karut ni kau nak kena sampaikan message, which is aku pun tak bagus lah. Tapi yalah. Tapi kata orang tu keberanian untuk mencuba tu mesti keberanian untuk mencuba lah. As a performer kita tak boleh macam overthink sangat tu. Betul. Bagi aku ni apa yang aku belajar lah. As a performer sebenarnya setiap manusia ni dia ada aura dia tersendiri. Tapi kita sebagai manusia ni, kalau kita boleh kontrol aura orang yang banyak-banyak tengok kita tu, maknanya kita seorang yang bagus. Yes. Tu pasal aku boleh, tu pasal honestly kenapa aku single pasal aku actually pemalu orangnya. Aku malu as in, aku kalau berbual orang tu one to one, aku ada malu kasi kau orang tak kenal. Tapi aku boleh control a crowd. Kau kasi aku crowd, aku boleh control. Aku boleh macam apa tu, aku boleh entertain je orang. Tapi apakah salah satu sebab kau masih single sampai sekarang? Pasal yang kau rasa macam kau susah nak share tapi kau boleh share. Yelah, maybe aku belum single, maybe aku belum find the right one lah. Okay, apakah faktor the right one? Aku boleh cakap faktor the right one is which aku rasa yang aku dengan dia ada chemistry lah. Chemistry macam korang suka semua benda sama-sama ke apa? Actually tak juga. You don't have to have the same thing untuk to be together. Pasal kalau kau contohnya aku suka main kumbang, dia suka main joget zapin. Dia suka joget lah. Tapi benda tu kalau kita chemistry kan, dia memang boleh jadi satu yang actually aku pun boleh jaga joget, dia pun boleh jaga kumpang kan. Tapi tak ada chemistry. Maknanya maybe adalah like comfortability lah. Comfortable juga pun main peranan juga. Selesa each other. Selesa to each other. Jadi bagi kau lah, sebagai seorang lelaki yang masih bujang, teruna tapi orang tu tak boleh ego lah. Ada kau refer kepada seseorang tak ada? Tak. Jadi macam mana dengan previous relationship kau yang kau boleh share? Aku ada satu je actually. Satu? Yalah, First love lah kira. So called to be an official relationship tu aku dah cuma ada satu je. The rest semua aku cuma berkenalan je. Okay, kenapa kau ni? Apa? Putus dengan dia? Pernah cakap ke? Boleh cerita sikit lah. Pasal at the point of time the relationship was turning to toxic punya mood. Toxic. So benda yang toxic ni kita kena buang. So that relationship turn to toxic tu yang aku terpaksa buang lah. Yes. Okay. Toxic relationship won't last long. And kalau kau tahan, kau tahan, and no matter how much kau try to fix it,
you will backfire lah. You will backfire. Don't mind me speaking English It's okay. Kau nak bawa India boleh. Bagi season 2 ni. Alhamdulillah. Kenapa Say? Okay, lepas kau dah pernah dengar Kenapa Say podcast season 1, apakah pandangan kau tentang konten-konten yang kita ketengahkan? I think the content I think it's very interesting and something which is close to the community in Singapore. Okay, one thing about kalau kau nak orang tu dengar kau punya ni, it has to be something relatable. Contohnya kau buat stand up comedy kan. Contohnya kau buat apa, kau observe lah. Kalau kau buat stand up comedy, kau buat benda luar daripada orang punya reality kan. Orang tak akan faham, orang tak akan ketawa. Betul. And one thing is, kalau kau buat podcast, kau kena do something which is close to relatable lah to the punya audience. Jadi maksudnya viewers ataupun listeners tu boleh relate lah. Ya, boleh relate. Boleh relate, and tu yang dia macam, either dia boleh take it, dia boleh dengar je, atau dia boleh take it as a lesson lah. Okay, bagi pandangan kau sendirilah, bila kita cakap pasal Kenapa Say, title Kenapa Say tu, apa yang kau boleh fahamkan kepada listeners Kenapa Say, word Kenapa Say tu? Okay, aku was thinking about this. Kenapa sih? Bila Erwin cakap aku about this Kenapa Say kan, pada aku Kenapa Say dia something je. Aku boleh cakap dia is an open-ended question. Macam open-ended question kan, dia tak ada mati tau. Dia tak ada yes or no punya answer. Dia macam kau kena elaborate more on that thing, and kasih a more detail on kenapa benda tu. Kenapa sih, kenapa ni kan, kenapa benda tu terjadi, kenapa benda tu jadi, and yalah. So dia bukan macam straight away kau boleh kasih answer lah, macam gitu. So macam benda-benda pelik kat luar pun, benda tu pelik apa. So benda tu pelik bukan pasal dia pelik, yes pelik, no pelik, tak. Dia macam pelik pasal ni and so on so forth lah. Memang kenapa tu adalah merupakan satu perkataan daripada bahasa Melayu. Tapi kalau nak ikutkan bahasa baku, dia adalah kenapa. Say tu sebenarnya adalah bahasa pasar. Bahasa tapi Singapore. asal usul say tu sebenarnya daripada huruf sia. Dan asal huruf sia tu sebenarnya daripada perkataan sial. Sial tu adalah satu perkataan negatif, di mana orang-orang Melayu memang sensitif dengan word tu. Betul. Tapi apakah maksud sial dari sudut bahasa Melayu? Sial tu adalah satu bahasa ataupun satu perkataan yang bermaksud celaka. Celaka ataupun bencana. Kirakan bagi orang-orang Melayu, sial tu adalah satu curse, macam sumpahan. Sebab tu kenapa asal word kenapa say ni sebenarnya kenapa sial. Maksudnya macam dia, bila perkara pelik tu terjadi, dia curse benda tu. Itu masalah orang Melayu ni, dia suka curse. Dia suka curse. Sebenarnya perkataan ataupun kata-kata yang kita cakapkan ni sebenarnya satu doa. Kita tak boleh cakap sembarang. Jadi sebab orang-orang Melayu sekarang ni dia nak cantikkan kenapa sial tu, dia jadikan kenapa say. Tu masalah betul. Kalau kau cakap balik, dia celaka apa, takkan nak cakap kenapa celaka. Tak sedap lah. Tapi celaka pun satu benda yang negatif juga. Yelah. Kenapa celaka? Tak. Kenapa sial? Jadi sial ke sian Sia. Dari sia ke say. Kenapa say? Tapi menurut aku punya, kata orang tu, pemahaman aku lah tentang word kenapa say ni. Kenapa say ni dikeluarkan ataupun dikatakan apabila terjadinya sesuatu perkara yang pelik. Kalau kita refer balik kepada podcast season 1, bila kita tengok balik, kita memperbualkan atau memperceritakan tentang skandalism. Tentang seorang anak lelaki yang anak orang kaya tapi ditreat macam maid. Kenapa sih? Kenapa sih? Dia anak orang kaya sih, tapi dia masih juga ditreat ataupun dilayan seperti maid. Ada juga yang porn addict. Kenapa sih? Kenapa sih dia porn addict? Kita macam pelik lah, tapi sebenarnya ini yang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi bagi kau pula, ada tak cerita-cerita pelik yang kau rasa kau boleh share? Pasal kita dah share dalam season 1 tu, ada banyak cerita-cerita pelik yang aku share. Bagi kau yang cerita-cerita pelik yang potential boleh jadi kita punya topik untuk episod-episod akan datang. Aku rasa kalau nak ikut balik yang pelik-pelik yang
Actually pada aku yang pelik satu it's about Facebook Facebook. Facebook aku pelik and which is dah lama aku observe cuma aku nak cakap pun aku obviously for Facebook aku tak apa-apa nak komen, nak share post kan. Aku try to get away from Facebook. Kau Facebook dia lama-lama kau pakai kan, lama-lama aku tak nak dia jadi because Facebook aku tend to see and observe Facebook ni dia makin lama kau pakai dia makin toxic juga. So aku trying to not say detox aku pakai Instagram aku very quite frequent pakai Instagram, tapi for Facebook aku jarang pakai pasal Facebook ada macam orang suka komen fitnah-fitnah semua kan. So aku try to stay away Tapi aku yang pelik kan buat Facebook ni, contohnya kalau orang meninggal kan. Contohnya kalau orang meninggal, orang meninggal tak. Kau cakap maybe kalau kau komen salam takziah kepada keluarga, okay aku faham. Ini dia komen Al-Fatihah. Al-Fatihah yelah, aku tahu lah Al-Fatihah tu surah. Kalau ni balik Al-Fatihah tu surah lah. Tapi aku tahu lah aku nak baca Al-Fatihah kan. Mungkin kau cakap Al-Fatihah, aku tak tahu lah. Tak tahu kau nak Al-Fatihah ke, atau kau nak suruh dia, kau baca Al-Fatihah dah mati ke apa. Kau komen Al-Fatihah tu macam aku rasa macam kenapa sih kau tak Al-Fatihah. Kenapa sih Al-Fatihah kira macam apa lah salam takziah keluarga. Maybe orang tu tengok okay faham. Ni kalau tak Al-Fatihah maybe aku rasa maybe dia just nak cakap macam aku acknowledge dia meninggal. Okay. Okay. Tapi sebaiknya bila ada berita macam orang meninggal, sebaiknya kita letak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi betul lah juga apa kau cakap, kenapa saya letak Al-Fatihah? At least kalau dia cakap bacakan ataupun sedekahkan surah Al-Fatihah kepada yang dah pergi pun okey lah. Jadi apa pandangan kau tentang orang-orang macam ni? Adakah diorang ni kurang ilmu pengetahuan ke macam mana? Tak, aku tak rasa diorang ada ilmu pengetahuan. Maybe aku bersangka baik aku bersangka baik. Contohnya kalau dia nampak tapi aku rasa dia rata-ratanya once dia orang tahu ada orang meninggal, dia orang akan cakap innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Cuma aku rasa Al-Fatihah punya trend ni dah lama, dan dia orang tengok kan orang asyik komen Al-Fatihah dan dia orang komen sekali Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tu pasal lah aku macam maybe that is the normal punya komen kat Facebook kan. Tu orang Al-Fatihah. Lagi apa lagi cerita-cerita pelik yang kau boleh share? Cerita pelik kalau nak ceritakan kalau aku rasa pantang larang pelik juga pada aku. Pantang larang. Pantang larang. And obviously benda ni just come up yesterday. Mak aku dulu kecil-kecil memang suka cerita pasal pantang larang. Kau tak boleh buat ni, kau tak boleh buat tu. Kau jangan buka payung dalam rumah kau tak ada ular kan. Ular tak laku ular ke apa. Yang buka payung dalam rumah nanti ular masuk apa. Ular masuk ke apa kan. Dulu mak aku pernah kasih abang aku satu pantang larang baik punya. Apa? Aku semalam baru dengar. Dulu time secondary school kan. Pasal mak aku tak nak belikan aku bangku handphone apa. Time tu dia cakap dengan abang aku, handphone ni tak boleh bawa tau, nanti polis tangkap. Terus abang aku jadi bahan kat sekolah. That time dia cakap aku dia cakap abang aku pergi sekolah, dia nampak kawan dia pakai handphone. Dia cakap kawan dia, asal pakai handphone nanti polis tangkap. Habis apa kawan abang kau cakap? Habis terus kena bahan. Then kawan abang aku pula cakap, tak ada kau bawa public phone tak dalam beg lah. Kata polis tak tangkap, polis tangkap tu lah. These are the things which is parents kita made up just for us to not do that thing kan. Pada aku macam nyanyi dalam apa? Dalam toilet. Dekat dapur. Nyanyi dekat dapur kahwin orang tua. Aku rasa Cuma Izzah pun kahwin dengan orang tua nyanyi kat dapur. Tapi bagi aku ada juga pantang larang yang kita boleh pakai. Macam contoh jangan jalan bawah jemuran. Tu lah. Nanti susuk jatuh. Tapi kan. aku tak kena susuk apa? Asal aku tak jalan. Betul lah. Okay lah. Tapi tu lah. Tak, kenapa masalahnya pada aku is, kenapa kau kena bilang benda tu dengan benda-benda yang apa tu orang cakap benda-benda yang nonsense lah kan. Cakap je jangan jalan bawah jemuran pasal takut nanti soal alam jatuh ke, curi jatuh ke. Kan. Cakap lah ni susuk jatuh lah, apa jatuh.
Tapi bagi aku kan, perbezaan antara mak Melayu dengan mak Saleh ni lain tau. Aku imagine mak Saleh cakap itu. You open umbrella in the living room, later the snake come in. Tapi bagi aku kan, mak ni apa macam parents mak Saleh ni, diorang lain tau dengan parents Melayu. Macam kita kalau let's say kita buat macam contoh benda-benda salah lah, kita akan kena tegur, kena marah, paling teruk kena sepak tapi kalau macam mak Saleh, aku tengok anak dia anak dia dah buka tu botol Nutella dah bersepah tau satu dapur. Dia lagi boleh cakap macam relax je, macam anak dia tak buat salah itu. Paling nampak kamu kena grounded lah. Ataupun paling apa, aku pernah nampak video ni, dia cakap anak dia dah kecau bathroom kecau. Dia cakap okay, no more juice for you tonight. No more juice. Dia tak kasi orange juice malam tu anak dia. Itu punishment dia. Kalau aku memang dah calabila cakap. Hanger dah jalan terus, belt semua jalan terus. Hanger apa rotan. Silap mak aku campak bantal kat rumah. Tapi beza parents mak Saleh dengan parents Melayu. Bukan Melayu je lah, parents Asia ni. Parents Asia, yes. Aku yakin bangsa India, bangsa Cina pun parents orang pun macam tu juga. Macam kita jugalah. So called actually obviously Asian punya upbringing, aku boleh cakap is different from American. Cara diorang membesarkan anak because tu. pasal in America obviously there is this thing called apa tu child protection yang benda lah. Which is anak dia boleh report to the government for child protection punya ni service. Jadi dihindarkan daripada kena pukul. Yes. Kalau I don't think Asian ada lah this thing lah. Tapi memang anak-anak mak Saleh semua baik-baik belaka bai. Dia bukan baik tau, dia baik-baik belaka. Macam mana tu? Kira macam tak tu ke baik duk tak. Baik duk tu satulah. Tapi diorang macam nakal gila lah. Diorang nakal lah. Tak behave lah diorang. Diorang tak behave. Macam aku pun see nampak kat luar kan. Macam diorang show tantrum pun mak bapak diorang just buat bodoh macam. Paling diorang cakap very nicely. Tapi kalau kita contohnya kalau dulu time aku show tantrum ni memang mak bapak aku diam je kat rumah. Kat rumah tu pam. Tapi macam mak aku lain. Mak aku memang kalau let's say kita perangai kan, kat situ juga baik kena. Mak aku mungkin yelah ada beza lah kan, parents lain-lain. Tapi mak aku dia lain. Kat situ juga ada kasih kau tegung kasih. Aku ingat lagi waktu tu adik aku dengan adik aku masih kecil Jadi waktu tu kita ada kenduri kat rumah saudara. Habis kebetulan besoknya kita exam. So mak aku dah remind aku tau, ni pergi rumah cik ni lah. Contoh mak cik A lah. Okay, pergi rumah cik A ni, make sure kat sana lepas makan kau duduk tepi, kau baca buku. Ui, baca buku boring ber. Tahu tak apa, cousin happy main playground, aku kat dalam rumah makcik tu dengan makcik semua habis nak pergi baca buku. Jadi apa aku buat, bila dah sampai aku cakap adik aku, okay Min, lepas kita, adik aku nama Muaimin lah, okay Min, lepas kita dah makan, kita mama tengah sibuk kan, kita lari ikut kita main cousin lah pergi main playground. Habis tu kena spot. Aku baru nak keluar pintu kena spot. Kat situ juga bai, ketekung kat kepala. Macam-macam kau cakap apa? Mak aku relax, dia tak cakap apa. Dia jalan, ketekung. Duduk, dia cakap duduk. Problem. Oi, dulu parents lain lah zaman kita. Itulah macam apa different lah. Basically it's because turun-temurun lah. Pada aku turun-temurun. Macam mana atuk nenek kita treat diorang. And diorang selalu complain. Kata mak aku macam selalu complain juga macam mana atuk nenek macam very strict like diorang dulu kecil-kecil tahu kena pukul lah gitu kan. Bukan pukul lah, bukan abuse lah. Maksud aku yelah, nak mendidik. Nak mendidik tu cara dulu very rough lah, I can say. Tu yang sekarang, I think sekarang pun the generation yang kita punya batch ni, kita punya umur ni, I think cara diorang didik anak pun I think dah different lah. Diorang pun banyak exposed to Mak Saleh punya cara. Betul. And obviously basically Kau nak obviously ke kau nak basically? And obviously diorang tend to speak English kan dengan ni. Mak aku tu tak ada tau begini. Ashraf mana? Ashraf you wanna eat? Tak cakap gini saya. Ashraf you wanna eat? Don't be naughty Ashraf.
Habis yang selalu mak kau cakap apa time kau kecil? Sama aku cakap Melayu lah. Cakap Melayu lah. Cuma cakap Melayu lah. Tapi tak adalah macam bahasa baku. Macam biasa je lah. Macam biasa je lah. Macam biasa, Ashraf nak makan. Dia macam kalau dia nak baca storybook pun baca storybook Melayu. Kadang-kadang English juga. Tapi storybook Melayu apa? Cerita si Tanggang lah. Tanggang pun ada. Lepas tu batu belah batu tangkuk. Cinderella pun ada juga. Kadang ada juga macam Three Little Pigs semua kan. Three Little Pigs. Then tapi pasal aku in a normal conversation tau. Macam macam mak aku suruh aku siap pergi mandi ke apa. Tak ada macam go to bathe. Tak ada gitu. Ashraf go to bathe. Tak ada. So dia cakap pergi mandi. Macam yelah macam normal Malay punya ni. Semua sekarang apa kau observe is diorang likes to buat English dengan anak diorang. Maybe diorang nak anak diorang fasih lah bahasa English. Tapi memang generasi sekarang ni yang aku nampak especially generasi sekarang di mana mak-mak ataupun bapa-bapa bayi-bayi kita ni, aku tengok anak-anak diorang semua memang berbual English. Yes. Sebenarnya ini menjadikan satu kerisauan bagi aku. Terus terang cakap engkau, sebab aku ni merupakan pencinta bahasa Melayu. Dan aku juga pencinta tradisi Melayu. Kenapa aku mencintai tradisi ataupun bahasa Melayu ni? Sebab sebenarnya tradisi ataupun bahasa Melayu ni dia kaya dengan seni. Betul. Jadi bila aku tengok generasi kecil ni yang berbual English, kadang nak minta kuah air pun berbual English juga. Jadi aku rasa macam risau jugalah untuk generasi yang akan datang. Sebab apa? Siapa lagi yang akan berbual bahasa Melayu kalau bukan orang Melayu? Exactly. Kau pernah dengar tak? Kau pergi negeri Mak Saleh ke, kau pergi Melbourne, kau nampak anak Mak Saleh berbual, awak dah makan? Kau tak dengar? Tak ada. Jadi bagi aku itulah yang harus kita pupukkan dalam diri ni anak-anak muda. Betul. Anak-anak ni lah generasi baru. Betul. Aku tak cakap bahasa Inggeris tu is tak bagus untuk belajar. Memang is mandatory. Lagi-lagi kalau kau sekolah kat Singapura. Kau sawan ke? Okay. Cut. Okay, teruskan. Especially bila kau sekolah kat sekular punya apa tu sistem in Singapore ni. English is very important. Aku pernah retain pasal aku feel English tau. Aku tak masuk poly bila aku graduate from O level pasal aku feel English juga. So English is very important lah. Tapi aku tak cakap English is very important. Tapi bahasa ibunda kita, our mother tongue is also very important. Betul. Yes. Dan aku dapat perasan lah sebab tempat kerja aku ada ramai juga orang-orang berbangsa Cina. Dan aku perasan kebanyakan bangsa Cina ni sebenarnya dorang pun ramai yang tak fasih bahasa ibunda dorang tau. Exactly. Yes. Dan aku tahu bahasa Cina ni bukan satu bahasa yang senang nak belajar. Tapi bila aku perasan kadang orang-orang Cina dia nak berbual dengan orang Cina sendiri, nanti dia macam susah nak berbual bahasa Cina. Lagi-lagi dia nak berbual dengan orang-orang yang lebih tua lah. Jadi aku perhatikan macam maknanya benda ni dah terjadi di kalangan Asia ni. Lebih-lebih lagi dengan bangsa Cina lah. Jadi dengan bangsa Melayu ni kita ni, aku pun risau juga tengok orang. Jadi ini ada satu perkara yang pelik bagi aku. Yes. And pada aku is something is satu mata pelajaran yang kita boleh excel. Pada aku lah. Tapi aku ada kawan yang tak boleh excel juga bahasa Melayu. Sama. Aku pun ada juga. Yes. Macam aku sendiri kan, aku tak pernah belajar subjek macam cakap aku tak pernah macam kat rumah like really belajar imbuhan nama. tak ada lah. Tapi alhamdulillah aku tak pernah fail lah. Alhamdulillah aku tak pernah fail pun satu. Dari aku primary school sampai aku secondary school sampai O level aku tak pernah fail Malay lah. Walau aku tak belajar benda tu. Tapi pasal benda tu aku cakap hari-hari. Benda tu aku face hari-hari. Aku macam baca surat khabar, aku tengok TV. Benda tu dah quite expose itself in your house kan. So that's why aku macam jarang macam really like belajar bahasa Melayu. Tapi bagi aku pula, aku dulu terlalu confident bahasa Melayu aku boleh pass. Aku lagi O level aku. Dan aku merupakan merasa student dulu. Waktu aku main O level, kau tu dalam banyak subjek yang paling aku tak belajar kira bahasa Melayu lah. Kira aku confident gila lah kira bahasa Melayu aku. Aku kira macam ni kacang ni O level boleh dapat A. Jadi sebab aku merasa student kan. Jadi waktu tu ada additional subject yang aku ambil, iaitu Arabic language. And aku punya Arabic language ni kira boleh dikatakan boleh tahan, tapi aku bahasa yang paling bagus sekali bahasa Melayu. Kedua adalah bahasa Arab lah. Jadi bila aku pergi O level, aku tak belajar terus bahasa Melayu. Aku belajar bahasa Arab je. At last Arab aku dapat B
B2 B2 B3. Aku dapat B3 sorry. Aku dapat B3. Aku punya Malay kau rasa berapa? Aku dapat apa? B3 juga. Tak duk. Apa? Aku dapat C lah sia. Astagfirullahaladzim. Kau tahu apa dulu aku punya bahasa Melayu macam mana kan? Tapi sebab aku confident gila, aku dapat C. Aku terkejut gila duk. Tapi bagi aku ini satu pengajaran bagi aku. Jangan overconfident. Jangan overconfident. Yes. Yes. Tapi actually pada aku yelah macam aku cakap, aku ada kawan juga yang dapat so-so je for English, and although diorang excel in other subjects kan. So then pada aku is although kau tak boleh macam nak cakap just bahasa Melayu ni actually nice lah. Very very best lah. Very best Dia pasal ada kesenian dia tu mendalam. Tu sebab kita suka main kompang, main dikir barat. Ada lagi tak cerita-cerita pelik yang kau boleh share selain daripada budak-budak tak boleh berbual Melayu ni? Okay, ada. Aku pelik juga kan. Macam aku pelik juga. Aku pelik dengan ni. Aku pelik dengan orang yang suka cari hantu. Cari hantu? Oh macam Facebook Live tu semua? Tak kisahlah. Facebook Live pun, even orang sekitaran aku yang suka explore ni kan. Explore Tapi bila hantu datang kau lari. Apa ni? Apa motif dia ni? Apa motif dia ni? Kau datang rumah orang. Okay, contohnya kau datang rumah aku. Kan, kau datang rumah aku, tak kisahlah kau datang rumah aku senyap-senyap kan. Habis aku keluar bilik, kau lari. Tak ada motif kan? Okay, cakap pasal explore. Memang dulu pun aku suka explore. Aku suka sangat explore. Memang kita time muda-muda memang suka explore lah. Tapi yang aku pelik, bila hantu tu keluar, aku lari. Tu pasal apa yang motif dia ni? Is it tu rasa seram? Rasa seram bawa pergi tempat tu, atau sekat nak rasa macam kawan-kawan pergi tempat seram. Tapi macam aku still can get it lah. Tapi bagi kau pula, and obviously ada macam those groups yang pergi kan, and diorang like really into it kan. Diorang boleh memuja tau. Tapi still all the same thing. Benda tu keluar kau lari. Aku tak faham part tu lah. Okay, tempat-tempat yang kau pernah explore kat Singapore. Aku pernah pergi Bukit Benawang, pernah pergi. Okay. Aku pernah pergi apa nama yang tu lah, banglo lama tu. Banglo lama dekat itu Istana Unyuk. Oh tu aku tak pernah pergi. Aku pernah pergi dengan kawan aku. Tapi tu yes, it's an abandonednya so-called istana lah. I heard it's owned by Malaysian punya royal family ke apa. Oh I see. Dan diorang tak boleh robohkan pasal that land is registered under the Malaysian ni. Sorry, aku ni actually gagap sebenarnya. Dia kadang memang ada sawan dia. Okay. So basically apa? Tourette syndrome. Tak lah, aku tak Tourette syndrome lah. So basically that land is diorang tak boleh robohkan pasalnya it's owned by this Malaysian punya ni. Tapi aku tak pernah pergi. Aku pernah dengar about this house yang kat Punggol. Apa nama dia? Aku tak ingat lah. Something with English name kan. Aku lupa lah apa. Tapi itu pun aku tak pernah explore lah. Tapi Changi Hospital kau pernah pergi? Changi Hospital pun aku pernah pergi. Tapi memang Changi Hospital ni memang seram lah. Dia punya atmosphere dia satu macam. Aku ingat lagi waktu, kau ingat tak waktu kita zaman kompang, kita ada barbecue dekat Changi? Yang kita pergi ramai. Aku rasa dalam 20 orang pergi. 20 orang masuk, 20-20 lari. Satu nampak semua lari. Tu pasal lah aku macam pelik lah dengan orang-orang yang explore ni. Bila dia datang nak tengok hantu, tapi hantu keluar dia lari. Tu pasal Aku rasa lah kan maybe kan benda tu macam kau cari hantu kan, dia boleh naik kau punya endorphin kot. Endorphin tu apa? Endorphin tu macam benda yang buat kau rasa best. Bila kau rasa that, maksud dia bila kau rasa macam kau pergi tempat tu kan, kau punya endorphin naik, dan kau macam rasa macam rasa syok Rasa syok. Tapi bila hantu datang endorphin jatuh, kau lari lah. Tapi bagi aku pula dalam tempat yang aku explore dulu, aku suka explore dekat kubur. Tapi aku tak suka explore turun daripada kereta tu. Aku suka duduk dalam kereta tu, explore je. Aku ingat lagi waktu tu aku dengan kau, dan salah satu kawan kita dia sewa lori. Ingat tak? Aku tak ada lah masa tu yang lori tu. Ada. Tak ada. Kita 3 orang. 3 orang 3 orang. Dengan satu member, kita tak boleh sebut lah nama dia waktu tu dia sewa lori. Pasal the next day kita nak pergi keluar countdown. Kau ingat tak? Ada. Salah aku lah. Siapa sih? Tak lah, siapa sih?
kita 3 orang kita pergi explore kat kubur Pusaraman lah. Habis waktu tu tak pusing-pusing kira macam best lah. Macam gelap tempat ni gitu kan. Habis suluh-suluh. Tapi satu part tu aku ingat, aku memang dah takut gila. Sebab dekat lorong kan, kubur kan banyak lorong-lorong kan. Habis dia ada disinari cahaya bulan. Disinari. Gila. Bahasa Melayu paling penting Bahasa Melayu penting untuk parents-parents kat luar, please ajar anak korang. Jadi bila sinaran cahaya tu memancar. Sinaran cahaya purnama lah. Yes, Erwin Purnama Jadi bila memancar kat lorong-lorong kubur tu, aku ada nampak macam satu bayang-bayang bentuk nenek kebayan lalu. Pasal kau memang boleh ni kan. Dulu kau memang quite, kau ada macam third eye kan. Dulu lah masa kau ni. Dulu memang waktu muda masih kecil-kecil memang aku senang nampak benda-benda gini. Sampai even kau punya relatif ajak kau datang rumah kan. Yes. Aku ingat lagi saudara aku datang suruh check rumah ni berantu ke tak. Tapi bagi aku tak nak selami lah benda ni. Tapi dalam podcast season Kenapa Saya season 1, aku ada interview satu tukang ubat. Memang waktu kita interview tu memang seram gila duk. Ya, kau bayangkan tengah interview macam ni, tengah berbual discuss dengan dia, kali dengar macam ada benda jatuh, kedekuk. Apa tu? Kita tak tahu benda apa tu, tapi dia kuat gila macam boom gitu. Kau apa that time? Aku rasa dalam 10-11 tu. Aku dengan Jasmine memang dah cuak gila lah. Tapi Dan apa cakap orang tu? Dan apa yang orang tu cakap? Orang tu cakap ni biasa. Bila ini biasa. Saya tak biasa. Dia cakap biasa. Macam contoh kalau kita berbual belakang pasal orang tu mesti tak happy apa. Yes. Jadi kira benda ni macam tak happy tu lah. Faham. Tapi pelik dengan orang ni yang kita interview ni. Memang dia karakter dia pelik. Tapi dia banyak ajar kita tentang agama. Yelah. Because this thing, at the end of the day, this thing is to relate to agama kan. Betul. Tapi satu juga yang aku pelik juga. Kenapa? Okay, aku tak faham tau. Okay, cerita hantu betul tak? Betul. Tapi kau pernah nampak Mak Saleh cakap dia nampak pocong? Tak pernah kan? Tak pernah. Jadi orang Melayu nampak pocong kan? Yes. Kenapa Mak Saleh tak nampak? Kenapa Melayu tak nampak macam Dracula ke? Kenapa? Itu benda yang paling pelik juga actually yang ada sekarang ni, tapi tak ada orang boleh explain kat aku kenapa. Tapi dalam filem horror horror filem memang filem-filem hantu ni yang paling bagus Asia. Yalah, obviously lah. Mak Saleh kalau buat filem hantu macam tak seram tau. Memang tak jadi lah. Rumah bergerak lah, tangga boleh makan orang lah. Bagi aku tu bukan hantu lah, tu kira macam monster. Monster lah. Tapi kalau macam Asia ni, memang seram-seram lah. Tapi yang ada salah satu kawan aku pernah cerita, pernah terjadi gangguan waktu dia dekat New Zealand. New Zealand lah, negeri orang putih tu lah. Negeri orang putih terjadi gangguan. Yang kita tahu kat negeri Asia yang selalu terjadinya gangguan lah. Macam mana? Gangguan macam hantu ni semualah. Tapi waktu dia kat New Zealand, waktu tu dia pergi dengan abang dia dengan anak saudara dia. Anak saudara dia waktu tu masih kecil. Pergi haunted house? Pergi haunted house? Taklah, dia pergi New Zealand holiday. Apa pergi New Zealand setakat nak pergi explore? Kepala otak kau. Mana tahu. Tak, dia pergi holiday lah. Kali satu hari tu dia punya tempat so-called macam dia punya homestay homestay dia tu dekat dengan kubur Mak Saleh. Yalah. Jadi bila dia nak balik homestay dia akan lalu kereta yang dia sewa tu akan lalu sebelah kubur Mak Saleh. Jadi bila dia satu hari tu dia nak balik lah. Waktu tu maghrib dia cakap. Dia nak lalu, sekali anak saudara dia tengah tengok tingkap. Terus? Kali tengah perhatikan kubur-kubur tu semua. Tiba-tiba anak saudara dia nangis. Macam nampak benda tu. Nangis. Pasal waktu tu anak saudara dia tak boleh berbual lagi lah. Masih kecil kan. Dia tanya apa benda dia nampak? Tak, anak saudara dia masih kecil. So tak boleh cakap lah apa yang dia nampak. Tapi always satu malam tu dia nangis. Pasal budak kecil kan tends to see this kind of things kan. Diorang ada macam apa? Diorang macam jangan suci yelah, suci lagi lah. Belum ada dosa kan. So diorang boleh nampak benda-benda gini lah. So bila dah satu malam tu dia nangis, jadi dia terpaksa call ustaz lah. Ustaz? Ustaz kat New Zealand ke ustaz kat Singapura? Dia call ustaz dia kat Singapura lah. Okay. Jadi dia bacakan ustaz dia ajar lah nak baca apa, dia bacakan baru anak saudara dia tidur. Jadi sebenarnya jin-jin dan juga syaitan ni bukan saja di negeri Mak Saleh, di negeri Asia. Negeri Mak Saleh pun ada juga. Yelah, obviously negeri hantu ni mana-mana ada. Because kita berbual pasal jin apa kan. Tapi the image of the hantu tu, itu pelik. Kenapa kalau kat US
kau tak ada dengar macam mak saya nampak macam pocong ke, Pontianak ke kan. Tapi kalau kat Asia diorang nampak. Macam aku tak rasa macam macam kau cakap benda ni is dia pasal the illusion maybe this illusion yang dari kecil kita nampak kan. Dari kecil kita tahu how a Pontianak supposed to look like, how a pocong supposed to look like. Then Amerika pun tahu okay, hantu macam gini. Diorang ada this image kat kepala. So basically I think because of that, jin pun tahu diorang fikir macam gitu. Tu yang diorang menjelma as that image. Menjelma seperti apa betul yang tak kita... sekarang aku? Betul tak? Betul. Betul lah. Jadi betul lah apa yang kau cakap, yang aku dengar-dengar daripada beberapa ustaz lah. Sebenarnya apa yang kita imajinasikan ni, sebenarnya syaitan ataupun jin boleh nampak apa yang kita imajinasikan. Problem saya tu. Jadi dan dia pun boleh baca isi hati kita tau. Jadi bila dia dah nampak apa yang kita imajinasikan, itu yang dia menyerupai. Menjadi benda-benda macam tu lah. Dia macam engineer gitu lah. Engineer of fear. Yes. Jadi bagi akulah, sebagai manusia kita harus jangan berfikir yang bukan-bukan, fikir yang positif saja. Dan cerita-cerita pelik yang kita berbualkan daripada tadi ni sebenarnya bukan satu benda yang kita nak kata orang tu macam nak memperkata-katakan, tapi sebenarnya untuk kita memperbincangkan dan juga kita mengambil iktibar daripada apa yang kita cerita-cerita tadi. Betul. Sebenarnya bukan kita nak kutuk, tak ada. Ini sekadar satu bual bicara untuk kita menjadikan satu faktor, menjadikan satu cerita faktor. Apa yang kita observe lah, apa yang kita observe kat masyarakat sekarang lah. Untuk kita menjadi satu masyarakat yang lebih baik di masa hadapan. Sebab apa? Kita pun dah semakin tua yang aku tak tu kita dah nak masuk 30 sen. Betul. Dah masuk pun saya. Jadi aku rasa kita harus fikir ke depan lah untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi untuk episod Kenapa Say, episod 0 hari ini kita kita berbual tentang introduction sajalah. Untuk episod yang akan datang, episod 1, kita akan bawa guest. Guest kita akan invite guest. Artis ke? Artis ke? Tak kisah, siapa pun boleh. Makcik jual kerepek kat tepi jalan, kalau kita rasa cerita dia pelik pun kita bawa dia. Baik. Jadi untuk episod yang akan datang, InsyaAllah kita akan bawa guest lah. Dan kita akan buat interview juga. Jadi ini episod 0 ni sekadar kata orang tu macam introduction lah. Untuk kenalkan diri saya. Untuk kenalkan this program back lah. Siapa-siapa yang dah maybe yang dah lupa buat this program, maybe benda ni untuk untuk flashback balik lah. And untuk orang dengar balik that season 1 punya ni kan. Betul. Podcast. Dan Alhamdulillah untuk podcast season 1 Kenapa Say, memang kita ada juga peminat pendengar-pendengar setia yang mendengar. Dan Alhamdulillah, terima kasihlah kerana sudi mendengar dan memberi sokongan kepada kami. InsyaAllah kita akan berikan yang terbaik di masa hadapan dan juga episod-episod yang akan datang. Sehingga kita bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.